Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Dah makan ke belum? Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk pergi belajar matematik pada pagi ini. Hari ini kita masih lagi dalam slot matematik tingkatan 1 KSSM dan masih lagi di dalam bab yang pertama iaitu nombor nisbah. Kita akan pergi kepada 1.2 operasi asas aritmetik melibatkan integer. Bersama siapa? Cikgu Hanim. Pada minggu lepas, kita telah pergi kepada operasi tambah dan juga tolak. Hari ini, kita akan pergi kepada 1.2.2 iaitu mendarab dan membahagi integer. Baiklah, mari kita lihat dahulu aktiviti penerokaan 4 sebelum kita meneruskan operasi darab dan bahagi integer. Jadi, dalam aktiviti ini, apa yang kamu perlu lakukan adalah kita lihat pada bahagian yang berwarna ungu. Okey, apa yang kita perlu buat iaitu kita perlu melengkapkan bahagian yang berwarna ungu dahulu. Jadi, macam mana cara dia adalah kamu darabkan dengan nombor yang di atas dengan nombor yang di sebelah kiri. Okey, jadi 1 darab dengan 1 dapat 1. 1 darab dengan 2 dapat 2, 1 darab dengan 3 dapat 3 dan 1 darab dengan 4 dapat 4, 1 darab dengan 5 dapat 5. Begitulah seterusnya, 2 darab dengan 1 dapat 2 dan 2 darab 3 dapat 6, 2 darab 4 8 dan 2 darab 5 10. Okey, ni sifar 3 pula, 3, 6, 9, 12, 15 dan sifar 4, 4, 8, 12, 16, 20 dan sifar 5, 5, 10, 15, 20 dan 25. Apa langkah yang seterusnya untuk aktiviti ini? Kamu perlu lihat pula di kawasan yang berwarna biru muda. Okey, di kawasan ini. Jadi, kita hanya lihat pola dia. Maksudnya, di sini 1. Jadi, di sebelah atas negatif 1. Okey, negatif 2 diikuti dengan negatif 3. Kemudian, kita lihat pula di sini. Okey, negatif 2, negatif 4 dengan negatif 6. Sebab di sebelah sini, bawahnya adalah positif ya. Okey, begitu juga negatif 3, negatif 6, negatif 9. Sebab ada sifar di sini. Jadi, yang membezakan mereka adalah daripada sifar. Kita dah belajar pada garis nombor sebelum ni. Masih ingat? Okey. Kemudian kita lihat pula pada bahagian yang berwarna hijau. Jadi berwarna hijau ni sama sahaja. Okey, kalau di sini 1, sifar negatif 1. 2, sifar negatif 2. Negatif 4. 3, sifar negatif 3. Negatif 6. Kemudian negatif 9. Okey, kamu boleh lengkapkan yang lainnya ya. Bahagian kotak lain ni. Okey, kita lihat pula pada warna kuning. Okey, kamu boleh lihat sama ada kamu nak lihat secara dari biru ke kuning ataupun dari hijau ke kuning. Cikgu nak tengok daripada hijau ke kuning. Okey, hijau ke kuning dia akan jadi di sini negatif 1. Jadi sifar jadi 1, 2. Okey. Dan di sini ada negatif 2 ya. Negatif 2 jadi sini 2, 4, 3, 6. Okey. So, apa yang kita boleh lihat daripada aktiviti ini sebenarnya, okey, yang lain tu kamu lengkapkan nanti ya. Cikgu tak lengkapkan lah. Jadi, kalau kita lihat di sini, 1 positif. Okey, darab dengan 1 positif. Kita akan dapat semuanya nombor yang berada di berwarna purple ni ya. Berwarna ungu. Okey. Kalau juga nombor positif, darab dengan nombor negatif. Kita akan dapat nilai yang di dalam kotak berwarna biru. Nilai dia apa ni pelajar? Negatif, betul. Okey, kemudian kalau kita lihat nombor negatif, iaitu negatif 1, darab dengan negatif 1, kita akan dapat nilai di dalam kotak yang berwarna kuning. Yang nilainya adalah positif. Jadi, hasil daripada aktiviti penerokaan 4 itu, kita boleh lihat untuk operasi darab, sekiranya operasi positif, okey, darab dengan positif,
kita akan dapatlah nilainya positif. Positif darab dengan negatif akan dapat negatif. Dan negatif darab dengan positif dapat negatif. Negatif darab dengan negatif dapat nilainya positif. Kita boleh lihat di sini. Okey. Operasi yang sama ataupun simbol yang sama, kita akan dapat hasilnya adalah positif, dan sekiranya operasi ataupun simbol yang berbeza, kita akan dapat nilainya negatif. Begitu juga dengan operasi bahagi, sama sahaja sebenarnya, cuma yang membezakan dia adalah dari simbol darab dan juga bahagi. Jadi, cikgu harap kamu ingat ya, sekiranya operasi darab dengan simbol yang sama, okey, kita akan dapat hasilnya adalah positif, dan sekiranya operasi itu adalah operasi darab ataupun bahagi yang melibatkan simbol yang berbeza, hasilnya akan dapat nilai negatif. Boleh faham ya? Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Nilaikan setiap yang berikut. Ini adalah operasi darab ya. Jadi kita tengok A dahulu. 3 darab 5. 3 darab 5 berapa ya pelajar? Betul, 15. Jadi, kita boleh terus tahu nilai kita adalah positif 15. Okey, kamu boleh menggunakan kalkulator ataupun kamu boleh kira congak sahaja, betul? Cikgu harap semua sudah hafal sifir-sifir yang mudah ini ya. Okey, kita lihat pula pada B. Negatif 7 darab dengan 4. Kita lihat di sini ada simbol yang berbeza iaitu simbol negatif dan 4 ini adalah positif. Jadi kita keluarkan negatif 7 darab dengan 4, maka jawapan kita adalah negatif 28. Kenapa negatif 28? Kerana dia melibatkan dua simbol yang berbeza. Untuk C, 2 darab negatif 6. Jadi kita keluarkan negatif tersebut. 2 darab dengan 6, maka jawapan kita adalah negatif 12. Dan D, negatif 8 darab dengan negatif 2. Okey, kita lihat di sini. Dua-duanya mempunyai simbol yang sama. Jadi, apakah hasil darabnya? Ya, positif. Positif 8 darab 2, maka jawapan kita adalah positif 16. Boleh tak nak tulis tambah di hadapan 16? Boleh sahaja. Yang penting kamu tahu nilainya adalah positif. Kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Nilaikan setiap yang berikut. A, negatif 15 bahagi 3. Okey, sama sahaja kaedahnya, cuma dia melibatkan operasi bahagi. Jadi kita akan tulis negatif 15 bahagi dengan 3 dan jawapan kita adalah negatif 5. Begitu juga dengan B, kita lihat di sini ada simbol negatif bagi 30 bahagi negatif 5. Jadi, kita akan dapat positif 30 bahagi 5 dan jawapannya adalah positif 6. Boleh ya pelajar? Sama sahaja, cuma kamu perlu lihat pada simbolnya sahaja. Operasi bahagi tetap sama macam yang kamu telah belajar. Okay, untuk C, 48 bahagi dengan negatif 6, maka kita lihat di sini ada negatif pada 6. Jadi kita keluarkan negatif tersebut. Negatif 48 bahagi dengan 6 dan jawapannya adalah negatif 8. Dan D, 8 bahagi 2. Berapa ya? Betul, 4. Positif 4. Kerana kedua-dua nilai tiada simbol, bermaksud dua-duanya adalah nilai positif. Baiklah, kita bergerak seterusnya kepada 1.2.3, pengiraan melibatkan gabungan operasi bagi integer. Cikgu rasa kamu semua juga dah tahu ya. Bila kita melibatkan gabungan operasi, kita ada tertib yang kamu perlu ikuti. Tertib yang pertama adalah mengikut tanda kurungan dahulu. Kita lihat yang ada kurungan dan kita akan selesaikan yang di dalam kurungan. Kemudian kita akan lihat pula ada tak operasi darab ataupun bahagi. Sekiranya ada kedua-dua operasi ini, kita akan jalankan dari kiri ke kanan.
Dan yang terakhir barulah kita lihat sama ada terdapat operasi tambah ataupun tolak di mana kita juga perlu lakukan dari kiri ke kanan. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Ini melibatkan gabungan operasi bagi integer ya. Selesaikan setiap yang berikut. A, negatif 8 darab negatif 3 tambah 5. Jadi untuk A, kita dapat lihat di sini ada kurungan. Okay, iaitu negatif 3 tambah 5. Jadi kita perlu selesaikan kurungan tersebut. Negatif 3 tambah 5 bersamaan dengan 2. Kita dah belajar dalam PDP yang lepas. Jadi pelajar boleh rujuk dulu video yang telah cikgu berikan pada minggu lepas. Okey, kemudian dah dapat 2. Jadi kita negatif 8 darablah dengan 2. Maka jawapan kita negatif 16. Cikgu, boleh tak nak guna kalkulator? Boleh. Tetapi kamu perlu juga tulis negatif 3 tambah dengan 5 bersamaan dengan 2. Baru kamu boleh tekan kalkulator negatif 8 darab dengan 2. Ini menunjukkan yang kamu faham bahawa kita perlu selesaikan operasi yang di dalam kurungan dahulu. Ingat ya, kalkulator hanya untuk menentukan jawapan. Bukan kamu terus tulis jawapan di situ. Kita bergerak pula kepada B. 8 tambah 2 kurungan negatif 6. Apa maksud kurungan di sini? Adakah operasi tambah ataupun tolak? Bukan ya. 2 kurungan negatif 6 bermaksud 2 darab negatif 6. Dan kita akan dapat jawapannya negatif 12. Okey, tulis yang ni dulu dalam langkah yang pertama. Kemudian barulah kita 8 tambah dengan negatif 12. Okey, tambah bertemu tolak. Okey, dia akan dapat 8 tolak 12 bersamaan dengan negatif 4. Dan C, kita akan selesaikan dahulu operasi bahagi. Kenapa kita tak selesaikan operasi tolak? Okey, kenapa kita tak buat sini dulu kurungan ni? Kerana dianya adalah operasi tolak. Jadi kita perlu buat operasi bahagi dahulu. Jadi 12 bahagi dengan 3 kita dapat 4. 4 tolak dengan negatif 4. Okey, tolak, bertemu tolak. Dapat 4 tambah 4, maka jawapannya adalah 8. Dan contoh yang terakhir iaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni kamu perlu baca sedikit soalan. Adam menyelam 10 meter di bawah paras laut. Dia turun sebanyak 5 meter selepas 5 minit. Selepas 10 minit, dia turun lagi sebanyak 8 meter. Di manakah kedudukan Adam sekarang? Jadi, menyelam 10 meter di bawah paras laut bermaksud negatif. Kemudian maklumat kita, dia turun pula lagi 5 meter ke dalam laut dan dia turun lagi sebanyak 8 meter. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Mudah sahaja. Permulaan dia berada 10 meter di bawah paras laut. Jadi negatif 10 tolak dengan 5. Maka dapatlah jawapan negatif 15. Dan diturun lagi sebanyak 8 meter, maksudnya negatif 15 tolak dengan 8, maka jawapan kita adalah negatif 23 meter. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap penerangan cikgu jelas dan sekiranya ada masalah, kamu boleh terus bertanya kepada cikgu. Sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.